لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat sidang penonton, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurniaan, rahmatnya, nikmatnya dapat kita bertemu sekali lagi di dalam segmen Cedok Ilmu bersama-sama dengan saya, anjuran Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak melalui laman Facebook Zakat Perak. Jadi terima kasih kepada semua yang sedang menonton dan jangan lupa kongsi-kongsikan, share-kan pertemuan kita ataupun siaran kita pada malam ini bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan mereka juga dapat turut serta bersama-sama dengan kita pada malam ini bagi membincangkan satu topik ataupun satu tajuk yang kita berikan, hidup kaya mati miskin. Kan? Hidupnya kaya, matinya miskin. Apa pula yang maksudnya hidup kaya mati miskin ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah? Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila kita menceritakan tentang kaya, miskin, maknanya kita kena faham dulu apa makna kaya, apa makna miskin. Bukan, bila kita sebut kaya ni tuan-tuan, macam-macam kaya. Yang pertamanya kita katakan apa dia? Kaya harta. Hartanya banyak, maka kita kata dia orang kaya lah. Bukan. Kaya sebab apa? Sebab hartanya banyak. Bukan. Ada juga yang kita katakan kaya apa tuan-tuan? Kaya budi. Misalnya, kenapa kita katakan dengan kaya budi? Maksudnya mungkin dia ni satu orang yang suka melakukan kebaikan kan kepada orang lain, maka dia suka menabur budi kepada orang yang lain, maka kaya budi lah kita namakan dia. Kan? Ada pula orang yang kita namakan dia sebagai kaya hati. Bukan hatinya hati yang kuat, bukan hati yang kita katakan mudah, orang kata apa, merajuk ke apa dah. Orang yang kaya hatinya, bukan, bila kaya hatinya ni menjadikan dia seorang yang pemurah, seorang yang baik, suka senyum kepada orang. Bila datang kesusahan pun dia jadi orang yang sabar. Ini kita sebut kaya hati. Kan? Ada juga kaya yang kita sebut apa dia? Seri kaya. Tu ada juga seri kaya. Manis kemain tuan-tuan. Orang kecil manis jangan harus makan banyak-banyak kan. Tu seri kaya pula. Macam-macam lah kaya tuan-tuan dirahmati Allah. Tapi yang kita nak bincangkan hari ini ialah kaya yang berkaitan dengan harta. Okey. Yang keduanya begitulah juga dengan miskin.
Kalau kita sebut miskin, maka ada orang yang miskin hartanya, ada orang yang miskin akhlaknya, ada orang yang miskin macam-macam miskin. Jadi nak menyebut tentang kaya dan miskin ini, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka ada beberapa perkara yang perlu kita fahami. Bagaimana agama memandang kaya dan miskin. Yang pertamanya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kaya ataupun miskin semuanya sama sahaja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada beza. Mungkin daripada sudut kehidupan manusia, kita sahaja yang membezakan mana yang kaya, mana yang miskin. Mungkin ada orang ini hartanya banyak, maka kita kategorikan dia sebagai orang yang kaya. Mungkin kerana dia ni hartanya sedikit, mungkin kita kategorikan sebagai orang yang miskin. Definisi hari ni pula ada namanya miskin tegar, ada namanya miskin. Ada maksudnya dalam Islam, ada yang namanya fakir, ada yang namanya miskin. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, nak menyatakan kepada kita bahawasanya kaya ataupun miskin di sisi Allah sama sahaja. Tidak ada perbezaan antara kaya dan miskin. Kerana di dalam Al-Quran Allah menjelaskan kepada kita, inna akramakum indallahi atqakum. Apapun jurang perbezaan yang wujud di antara kita sebagai manusia, lelaki ataupun perempuan, bersuku kaum, berbangsa dan sebagainya, maka perbezaan itu tidak ada. Melainkan yang mulia di sisi Allah Ta'ala itu ialah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka takwa yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, tak kiralah dia orang yang kaya ataupun orang yang miskin. Yang keduanya, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kaya ataupun miskin adalah merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menetapkan dan menentukan kaya ataupun miskinnya seseorang itu. Sebab itu kekayaan seseorang itu, tuan-tuan dirahmati Allah, dia tak ada terkait pun dengan tahap pendidikan ke, tak ada terkait pun dengan keluarga yang kaya ke, tidak, tuan-tuan. Sebab Allah sendiri menyebut di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, awalam yarau annallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Tuhan kata apa? Apakah kamu tidak melihat bahawasanya Allah mengembangkan, menyebarkan rezekinya liman yasha, kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa sahaja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah nak pilih dia jadi orang kaya, Allah pilih jadi orang kaya. Allah nak pilih dia jadi orang miskin, maka jadilah dia orang yang miskin. Maka kaya ataupun miskin itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai manusia, sebagai hamba kepada Allah, apapun yang ditetapkan oleh Allah dalam kehidupan kita, maka kita hadapinya sebagai satu kehidupan, kita jalaninya sebagai satu kehidupan yang sempurna. Kita cuba untuk memenuhi segala apa yang dituntut oleh agama, tak kiralah status kita ini sebagai seorang yang kaya ataupun sebagai seorang yang miskin. Kerana itu muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah, maka menjelaskan kepada kita bahawasanya kaya ke, miskin ke, maka hakikatnya tidak ada bezanya, perbezaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah ketakwaan kita. Kalau begitu, tuan-tuan dirahmati Allah, apa lagi nak dibincangkan tajuk hidup kaya mati miskin ni? Sebab tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis Nabi SAW yang menceritakan ketika mana Nabi SAW diisrakan dan dimi'rajkan, bahawasanya Nabi SAW itu ketika dia melihat penghuni syurga, kata Nabi SAW bahawasanya syurga itu dipenuhi oleh orang-orang yang fakir dan miskin. Maka apa maksud Nabi SAW bahawasanya syurga itu dipenuhi oleh orang-orang yang fakir dan miskin? Adakah orang-orang yang kaya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tidak mendapat syurga daripada Allah Subhanahu wa taala? Adakah orang-orang yang kaya ini menjadikan dia tidak layak untuk mendapat syurga dan sebagainya? Sedangkan kalau kita melihat di dalam ayat Al-Quran sendiri,
bahawasanya Al-Quran menggalakkan supaya manusia itu mencari rezeki, mencari sebanyak mana kelebihan-kelebihan Allah Subhanahu wa taala yang Allah kurniakan kepada sekalian manusia. Di dalam surah Al-Jumu'ah sebagai contoh, Allah menceritakan bagaimana selepas manusia menunaikan kewajipan iaitu melaksanakan ibadah fardu sembahyang fardu Jumaat, Tuhan kata fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaran manusia di atas muka bumi ini mencari segala kelebihan-kelebihan, yakni kekayaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka adakah menjadi orang yang kaya ini merupakan satu kesalahan pula di dalam agama yang menjadikan kita tak boleh kaya dan kita kena jadi miskin untuk kita masuk ke dalam syurga? Maka pastilah pemahaman yang sedemikian itu adalah pemahaman yang tidak benar dan tidak betul. Kerana itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang dimaksudkan apa yang dibawa oleh yang dibicarakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya di dalam syurga nanti dipenuhi oleh orang yang fakir dan miskin itu, iaitulah kita melihat daripada sudut apa yang ada pada orang yang miskin. Nabi SAW pernah menyebut dalam sebuah hadis, Nabi kata ajaban li amril mu'min. Hebat sungguh, ajaib sungguh, hebat sungguh orang-orang yang beriman ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sehingga kata Nabi SAW, apabila mereka itu diberikan kesenangan, diberikan kepada mereka kesenangan, syakara kata Nabi, maka dia menjadi orang yang bersyukur. Yani Allah Ta'ala beri kepada mereka kekayaan, dia bersyukur dengan kekayaan tersebut. Wa in asabathum musibatan, dan apabila Allah memberikan kepada mereka itu musibah, kesusahan, maka sabara kata Nabi, dia bersabar pula. Jadi orang yang beriman ini, tuan-tuan dirahmati Allah, mungkin ada daripada kalangan orang yang kaya, ada juga orang yang beriman daripada kalangan orang-orang yang miskin. Sebab itu pada zaman Nabi SAW datang satu golongan orang-orang yang miskin berjumpa dengan Nabi SAW mengadu tentang rasa ruginya mereka jadi orang yang miskin, mengadu kepada Nabi. Kerana apa? Kerana orang yang kaya ni banyak amal kebajikan yang mereka boleh lakukan. Kami sembahyang, mereka pun boleh sembahyang juga. Tetapi bila masuk bab harta, kami tak ada harta nak bagi sedekah, tapi orang kaya boleh, orang kaya pun boleh bagi sedekah sebab ada harta. Maka jawab Nabi SAW, Nabi ajarkan apa amalan-amalan pula, seperti subhanallah walhamdulillah, kata Nabi SAW, subhanallahi juga adalah sedekah, wa tahliluhu sadaqatun. Maksudnya apa sahaja amalan kebajikan yang dibuat boleh dijadikan sebagai sedekah. Maknanya tuan-tuan, ada orang yang Allah pilih jadi kaya, ada orang yang Allah Ta'ala pilih jadi susah, miskin. Soalnya, adakah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Bila Allah beri kepada kita kekayaan, adakah kita syukur? Adakah kita menggunakan harta kekayaan tersebut untuk mencari dan meraih sebanyak-banyaknya keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita menggunakan harta kita untuk menjadikan Allah senantiasa cintakan kita? Dan begitulah juga pada orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita kemiskinan. Maka Allah Ta'ala uji kita dengan kemiskinan. Soalnya bila kita diuji dengan kemiskinan, adakah kita menjadi manusia yang sabar terhadap kemiskinan dan kesusahan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Sedangkan yang nak beri kepada kita susah ni Allah Ta'ala, bukan siapa pun tuan-tuan. Allah yang maha kaya, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang memberikan kepada kita kemiskinan. Sebab itu bila mana satu orang Allah Ta'ala beri kepada dia kemiskinan, Allah uji dia dengan kemiskinan, fasabara, maka sabar dia dengan kemiskinan tersebut. Kata Nabi SAW, inilah hebatnya orang-orang yang beriman. Kerana itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka bila kita berbicara tentang hidup kaya mati miskin ini tuan-tuan, dan bila Nabi SAW pun menyebut bahawasanya orang yang miskin ini nanti ramai di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena melihat apa yang ada pada orang miskin ini yang menjadikan mereka itu layak untuk mendapat syurga. Rupa-rupanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, di antara kelebihan
yang ada pada orang-orang yang miskin ini, tuan-tuan dirahmati Allah, yang menjadikan mudahnya mereka itu masuk ke dalam syurga, iaitulah kurangnya hisab. Subhanallah, tuan-tuan. Kurangnya hisab nak dibandingkan orang yang hartanya banyak. Daripada mana hartanya dia dapat? Bekerja ke? Curi ke? Menipu ke? Khianat ke? Atau usaha meniaga ke? Dan sebagainya, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka semua itu dihisab oleh Allah Ta'ala. Bagaimana pula kita menggunakan harta yang Allah Ta'ala berikan kepada kita? Adakah dengan cara kita gunakan dengan sebaik-baiknya? Atau berlaku padanya itu riba, ataupun ada padanya itu rasuah, ataupun ada padanya itu pembaziran, ataupun apa sahaja cara kita gunakan harta kita, semuanya itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tidak kepada orang yang miskin. Orang yang miskin yang tidak mempunyai harta, apa harta yang nak dihisapkan? Maka kelebihannya ialah apa dia? Maka masuk dia ke dalam syurga tanpa hisap. Maka sebagai orang yang kaya, maka bagaimana nak menjadi seorang yang hidupnya kaya tetapi matinya miskin? Dan maksud miskin itu matinya memudahkan dia masuk ke dalam syurga. Kata ulama, ada 3 amalan, tuan-tuan yang dirahmati Allah. 3 amalan yang insya-Allah saya akan kongsikan pada malam ini bersama dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah. Amalan-amalan yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalaulah kita dapat melakukan amalan-amalan tersebut, mudah-mudahan kita dapat hidup di atas dunia ini dalam keadaan yang kaya, kerana Allah berikan kelimpahan nikmatnya, dan dalam masa yang sama matinya kita sebagai seorang yang miskin. Dan maksud miskin di sini ialah orang yang dimudahkan untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertamanya, tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah, apakah amalan yang menjadikan kita senantiasa dan selalu menjadikan kita mudah untuk mendapat syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Iaitulah yang pertamanya ialah senantiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita senang dan ketika kita susah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang lemahnya kita, tak kata orang ramai, kadang-kadang kita sendiri kalau kita muhasabah diri kita balik, tuan-tuan dirahmati Allah, kita banyak ingat Allah Ta'ala waktu senang ataupun waktu susah. Inilah yang menjadikan, tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang sepatutnya menginsafkan diri kita. Sebab kita kena jadi orang yang senantiasa ingat Allah Ta'ala dalam setiap ketika, siang dan malam, senang dan susah. Bila-bila masa pun kita kena jadi orang yang senantiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun, kata Allah. Maka ingatlah kepada aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka nescaya aku akan ingat kepada kamu. Ingat kita kepada Allah menjadikan Allah ingat kepada kita. Sebab itu dalam sebuah hadis qudsi misalnya, kita pernah berjumpa di mana Allah Ta'ala menyatakan ketika mana kita mengingati Allah dalam keadaan duduk, Allah ingat kita dalam keadaan berjalan. Ketika kita ingat Allah Ta'ala dalam keadaan berjalan, Allah Ta'ala ingat kita dalam keadaan berlari. Ketika kita ingat Allah Ta'ala itu dalam keadaan yang banyak, Allah Ta'ala mengingati kita dalam keadaan yang lebih baik daripada itu. Lebih kurang begitulah hadis qudsinya, bukan? Nak menyatakan, tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak menjadikan Allah ini sayang dan cinta kepada kita, sehingga melayakkan kita masuk ke dalam syurga Allah itu dengan tanpa hisab. Maka yang pertama, kita perlu bergerak. Kita dulu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka Allah akan datang dan Allah akan memenuhi segala keperluan-keperluan yang perlu ada pada diri kita untuk mendapat cinta dan kasih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dulu kena bergerak, dan Allah menyatakan bahawasanya apa yang kita buat, Allah beri lebih. Kita ingat Allah ketika duduk, Allah ingat kita ketika berdiri. Kita ingat Allah ketika berjalan, Allah ingat kita dalam berlari. Maksudnya apa? Apa yang Allah beri kepada kita mesti lebih. Tidak ada kurangnya, tuan-tuan. Kita kadang-kadang ingat orang pun ada kurang-kurangnya juga, kadang-kadang terlupa. Kadang-kadang hari jadi pasangan kita pun terlupa, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Begitulah manusia, tuan-tuan. Kadang-kadang tarikh perkahwinan pun lupa, tuan-tuan. Manusia begitulah.
Tapi hakikat Allah, bila dia ingat kepada manusia, Allah akan ingat melebihi segala-galanya. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita kena menjadi seorang yang senantiasa mengingati Allah pada ketika kita senang ataupun ketika kita susah. Jangan nak ingat Tuhan waktu susah. Bila waktu susah barulah Allah, barulah teringat pada Tuhan, barulah teringat susah, nak minta tolong pada Tuhan. Jangan begitu tuan-tuan. Kalau nak jadi manusia yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk ke dalam syurganya, maka jadilah seseorang yang senantiasa mengingati Allah ketika senang dan mengingati Allah ketika susah. Yang keduanya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bagaimana cara ataupun apa amalan yang menjadikan dimudahkan kepada kita masuk ke dalam syurga tanpa hisab? Seperti yang kita nyatakan tadi, walaupun kita hidup di atas dunia dalam keadaan yang kaya, tetapi matinya kita itu miskin, dan miskin itu maksudnya apa? Maksudnya mudah masuk syurga. Bagaimanakah cara ataupun apakah amalannya? Yang keduanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, iaitulah memperbanyakkan solat di waktu malam sehingga menjauhkan diri daripada tempat tidurnya. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Allah Ta'ala menyatakan di antara tanda-tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitulah senantiasa ataupun beribadat mereka itu sehingga jauh lambung mereka daripada tempat tidur mereka, kerana nak beribadat di tengah-tengah malam. Waktu orang sedang nyenyak tidur, tuan-tuan dirahmati Allah, waktu orang sedang lena diulit mimpi, bukan mimpi apa tak tahulah tuan-tuan kan. Tapi waktu orang sedang lena tidur, waktu orang tengah berdengkar ke apa ke, tapi kita boleh bangun di tengah-tengah malam untuk mendirikan qiyamul lail. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Isra, Tuhan kata, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya di waktu malam mereka itu, mereka senantiasa bangun dan mereka bertahajud, mereka mengisinya dengan amalan-amalan sunat. Maka amalan-amalan sunat dan amalan-amalan apa pun yang mereka lakukan di waktu malam itu, kata Allah di dalam Al-Quran, mudah-mudahan esok di akhirat nanti dibangkitkan mereka dalam kalangan orang-orang yang mulia, yakni dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka agak-agak tuan-tuan, orang yang Allah Ta'ala muliakan ni masuk syurga senang ke masuk neraka tuan-tuan? Pastilah masuk syurga. Kerana apa? Kerana orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itu sebagai hamba kepada Tuhan tuan-tuan, kita melaksanakan segala macam ibadah-ibadah yang difardukan kepada kita. Kita sembahyang fardu 5 waktu, kita beribadat ibadat-ibadat yang lain di siang hari, tapi pada masa yang sama tuan-tuan, kita bangun di tengah malam. Dan di antara kelebihan amalan qiyamul lail ini tuan-tuan, Allah Ta'ala memberikan kesihatan tubuh badan. Selain daripada kelebihan-kelebihan akhirat yang Allah Ta'ala beri, kelebihan dunia Allah Ta'ala beri kepada kita kesihatan tubuh badan. Jadi ini kelebihan qiyamul lail. Kita bangun, kita sembahyang tahajud, kita sembahyang sunat taubat, kita sembahyang sunat hajat, kita sembahyang sunat tasbih, kita membaca Al-Quran, kita berzikir, bermunajat, macam-macam ibadat yang kita boleh buat. Tapi bila kita buat qiyamul lail misalnya, nak baca Quran tengah malam misalnya, janganlah sampai mengganggu orang lain yang sedang tidur. Betul lah tuan-tuan, sebagai ketua keluarga, dia nak bangun qiyamul lail, maka dia gerakkan isteri, dia gerakkan anak-anak. Itu satu amalan yang mulia. Tapi janganlah pergi ke surau, pergi pasang pula mikrofon besar-besar. Dipasangnya mikrofon satu taman dengarnya. Subhanallah walhamdulillah. Orang dengar tu juga siapa mana pula udah subuh, tengok baru pukul 4 pagi, tengok-tengok udah bergegar pula surau. Janganlah kita buat qiyamul lail sampai mengganggu orang lain yang sedang tidur. Kita buat qiyamul lail kita tuan-tuan dirahmati Allah. Kita boleh ajak ahli keluarga kita untuk sama-sama buat qiyamul lail. Kita ajak tuan-tuan yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan
amalan-amalan tersebut diberikan ganjaran oleh pahala dari sisi Allah, dan dalam masa yang sama dimudahkan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apakah amalan yang memudahkan kita masuk ke dalam syurga? Iaitulah orang-orang yang berdagang dan berniaga. Orang yang berdagang dan berniaga pun mudah masuk syurga, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bagaimana? Apabila dia berjual beli, tetapi sekalipun tidak pernah dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berniaga, orang-orang yang berjual beli, dalam masa yang sama dia ingat agama, dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berniaga, dia jujur dalam perniagaan. Dia cuba memenuhi segala keperluan pelanggan-pelanggan dia. Dia tak jadi orang yang menipu di dalam sukatan. Patut dibuatnya sekian-sekian banyak sukatannya, dia tak kurang, bahkan dilebihkan sukatan tersebut. Orang beli beras sekilo, dibagi sekilo, kadang-kadang dilebihkan 10 gram, 50 gram. Kerana apa? Kerana nak memberikan kepuasan, dan dalam masa yang sama ini adalah merupakan tuntutan agama. Ini orang-orang yang berniaga, tuan-tuan. Tapi walaupun perniagaan itu adalah satu benda yang baik, tapi kadang-kadang kalau tak jaga, tuan-tuan, boleh tergelincir manusia. Misalnya lagi apa, tuan-tuan? Berniaga online. Orang yang berniaga online. Kadang-kadang yang berniaga online dalam apa-apa mana-mana platform perniagaan pun kadang-kadang terdedah juga kepada sindiket-sindiket penipuan. Oi, mak, murahnya topi keledar ni, katanya murah benar, RM5. Dia pun beli. Rupa-rupanya topi keledar besar ibu jari, tuan-tuan. Ambil, udah kena menipu. Macam mana ada orang boleh menipu juga, tuan-tuan yang dirahmati Allah? Ini masalahnya. Orang yang berniaga tapi tak jujur, orang yang berniaga menipu. Orang yang begini hakikatnya bukan kata senang nak masuk syurga, bahkan senang dia masuk dalam neraka. Sebab apa? Bohong, menipu. Orang-orang yang berniaga online, kadang-kadang hari ni, tuan-tuan, lambakan perniagaan dalam online. Kadang-kadang orang tak jaga. Especially, tuan-tuan, dah nak habis ceramah, tiba-tiba keluar bunyi orang putih pula, bukan? Kan? Terutamanya, tuan-tuan, orang yang meniaga barangan kosmetik sebagainya. Nak meniaga silakan, tak ada masalah. Tapi jaga akhlak dan adab sebagai orang Islam. Jaga tutup aurat kita, jangan sampai mendedahkan aurat. Jaga maruah kita sebagai seorang Islam. Sebagai orang Islam kena bangga. Kita kena jadi orang yang senantiasa bangga yang kita ni membawa identiti Islam. Kita bawa pakaian Islam. Kena jadi orang yang bangga. Maka orang yang bangga dengan Islam, orang yang beginilah Allah Ta'ala sayang. Jangan kita berniaga dalam masa yang sama kita tak tak jaga batas-batasan yang ditetapkan oleh agama. Yang ni yang menjadi bahaya. Ada pula kadang-kadang tutur kata tak jaga. Tapi berniaga tutur kata tak jaga, habis dicarut sana, dicarut maki, hamun dan sebagainya. Ini semua bukan amalan-amalan yang diajarkan oleh Islam, dan hakikatnya perbuatan sedemikian sedikit pun tidak mengundangkan kasih daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ingat, sebesar mana pun perniagaan kita, keuntungan itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan manusia yang beri kepada kita kekayaan. Sebab itu kalau adalah mana-mana individu yang menegur kita, yang menegur perbuatan kita ketika kita sedang berniaga secara atas talian ini, maka terimanya dengan hati yang terbuka. Cuba membuat satu perubahan yang baik. Saya percaya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagi seseorang yang cuba untuk mengubah diri dia kepada kebaikan, pasti ada keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu nak berniaga tak salah, tuan-tuan, nak mencari kekayaan tak salah. Tetapi jaga batasan-batasan agama, jaga pantang larang agama. Maka orang yang jaga pantang larang agama, jaga batasan agama, bermakna orang yang begini adalah orang yang senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, dan nescaya Allah berilah kepada dia keuntungan. Dan bila dah mendapat keuntungan pula, yang ni orang berniaga ni kadang-kadang waktu tak untung tu memang baik je tak. Tapi bila dah untung banyak, dah berjuta-juta pula hasil jualannya, kena ingat, perkara yang wajib kita laksanakan apa dia?
Zakat. Zakat tu yang Allah Ta'ala nak uji. Sebab itu orang-orang yang kaya ni Allah uji dia dengan harta. Apa dia? Allah nak tengok, ada tak dia keluarkan sebahagian daripada hartanya, sama ada harta dari yang didapati daripada perniagaan ke ataupun daripada pendapatan bulan, tak kira lah. Allah uji dengan harta, nak tengok dia tunaikan tidak zakat tu tadi. Dan bila dah tunai zakat tu, ada tak dia timbul dalam hati nak melaksanakan ibadah-ibadah yang sunat, misalnya wakaf sebagainya. Kerana itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila Allah dah beri kepada kekayaan, Allah dah berkatkan harta kita, alhamdulillah, syukur. Dan bagaimana kita nak mensyukuri nikmat harta tersebut? Dengan kita mengeluarkan sedikit. Tak banyak pun tuan-tuan yang dirahmati Allah yang wajib berzakat, sekurang-kurangnya 2.5% sahaja. Tak banyak pun tuan-tuan. Tapi dengar betul ayat-ayat ni, sekurang-kurangnya. Bukan minimum 2.5. Nak keluar 25 lagi bagus tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nak keluar 30 lagi bagus tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kerana apa? Kerana kita yakin kekayaan datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tunaikan zakat, kita keluarkan harta kita sebahagian untuk berwakaf dan sebagainya. Dan hari ini mudah tuan-tuan dirahmati Allah, zakat perak ataupun wakaf telah boleh menerima pembayaran zakat dan pembayaran wakaf tuan-tuan yang dirahmati Allah secara atas talian. Tuan-tuan boleh layari laman Facebook zakat, tuan-tuan boleh layari laman Facebook wakaf Perak Ar-Rizwan, layari tengok apa sahaja aktiviti mereka, dan dalam masa yang sama tuan-tuan boleh hubungi mereka dan bertanya bagaimana caranya. Mungkin tuan-tuan nak buat penolakan zakat secara secara bulanan automatik daripada bank dan sebagainya, ataupun tuan-tuan nak transfer wakaf kepada wakaf Perak Ar-Rizwan secara atas talian, tuan-tuan boleh hubungi pihak Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak. Tuan-tuan boleh hubungi mereka dan saya percaya mereka sangat-sangat responsif dalam nak menjawab segala persoalan-persoalan yang diajukan kepada mereka. Dan dalam pada masa yang sama tuan-tuan juga boleh membantu. Tuan-tuan juga boleh membantu pihak Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak untuk menyampaikan maklumat. Yalah tuan-tuan, nak kata mereka keluar cari orang miskin, kadang-kadang ada juga yang terlepas pandang. Jadi tuan-tuanlah sebagai ejen ataupun sebagai orang yang membantu pihak Majlis Agama Islam Perak ini tadi untuk memberikan maklumat. Mungkin ada di mana-mana ataupun jiran tetangga tuan-tuan yang memerlukan bantuan zakat ataupun terdiri daripada kalangan asnaf, tuan-tuan juga boleh menyampaikan maklumat-maklumat tersebut kepada pihak Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, dan mereka insya-Allah akan membuat secara siasatan secara segera, dan kalau perlu diberikan bantuan secara segera, insya-Allah mereka akan memberikan bantuan segera tersebut. Dan hakikatnya semua maklumat tersebut tuan-tuan boleh dapati di laman Facebook, ataupun tuan-tuan boleh tunaikan zakat di atas talian melalui laman web ezakat.mayam.gov.my ezakat.MAIAMP Mayam, bukan MAIAMP itu Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak .gov.my. Ataupun tuan-tuan nak berwakaf kepada wakaf Perak Ar-Rizwan, tuan-tuan boleh layari laman sesawang www.wakafperak.gov.my. Tuan-tuan boleh terus masuk ke dalam laman sesawang tersebut dan tuan-tuan boleh menunaikan wakaf apa. Tuan-tuan boleh pilih wakaf, nak wakaf persediaan bangunan asrama, ataupun wakaf nelayan, ataupun wakaf pembangunan tahfiz, ataupun wakaf bagi pesakit-pesakit hemodialisis sebagainya. Tuan-tuan boleh salurkan segala wakaf tuan-tuan ke wakaf Perak Ar-Rizwan. Begitu juga kepada zakat, tuan-tuan juga boleh layari laman sesawang zakat tersebut. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah, 3 amalan yang kita boleh yang kita kongsikan pada hari ini tuan-tuan, amalan-amalan yang memudahkan kita masuk ke dalam syurga. Yang pertama tadi apa dia? Senantiasa mengingati Allah, tak kiralah ketika kita senang ataupun susah. Yang keduanya, senantiasa bangun malam untuk beribadat, untuk kita menadah tangan memohon keampunan, menadah tangan memohon rahmat, menadah tangan memohon syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan yang ketiganya, mungkin kita daripada kalangan orang yang berniaga, orang yang berjual beli, maka jangan wujudkan tipu daya di dalam jual beli, tetapi jual beli secara jujur. Ingat Allah ketika kita berjual beli. Kadang-kadang kita yang nak membeli pun kena ingat, janganlah tawar-menawar sampai nak merugikan pula pembeli. Jadi tawar-menawar itu dibenarkan, tetapi janganlah sampai berlebih-lebihan sehingga orang yang berniaga tak boleh nak cari keuntungan pula. Jadi kita berjual beli, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, ada batasan-batasan agama yang diletakkan di situ. Jadi mudah-mudahan 3 amalan yang kita kongsikan tadi tuan-tuan menjadikan kita hidup di atas dunia ini dengan kaya nikmat daripada Allah, tapi dalam masa yang sama matinya kita sebagai seorang yang miskin, dan maksud miskin di sini dimudahkan oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam syurganya. Amin amin ya rabbal alamin. Minta maaf saya berundur terlebih dahulu. Andai terkasar bahasa, tersilap kata, saya mohon ampun dan maaf daripada hujung rambut sampailah ke hujung kaki. Yang baik itu datangnya daripada Allah, salah dan silap itu datangnya daripada kekurangan, kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.